Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua diucapkan kepada penonton-penonton Spotlight Tanpa Prejudis. Terima kasih banyak-banyak kerana sekali lagi sudi bersama kami. Dan hari ini kita ada satu lagi topik yang nak kita bincangkan. Tapi sebelum tu, awak nak menyeru ramai orang kat luar sana patuhlah kepada SOP sebab kita masih lagi belum menang. Rajin-rajinkan cuci tangan, jangan berada di tempat-tempat yang sesak dan kalau boleh sentiasa lakukan ujian COVID-19 kendiri supaya kita dapat menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita juga. Dan terima kasih dan juga hai kita ucapkan kepada penonton-penonton di TVS. Kita bersiaran di TVS setiap hari Khamis jam 10.30 malam dan hari ini topik kita berbeza dengan topik minggu lepas. Kalau minggu lepas kita membincangkan tentang hala tuju animasi dan juga globalisasi. Hari ini kita nak bercerita tentang wayang, tapi bukan wayang yang kita selalu pergi tengok bayar makan popcorn dan sebagainya. Wayang ni canggih sikit. Tapi sebelum itu, apa kata kita tengok topik kita minggu ini? Keterbukaan pasaran didorong percambahan platform digital yang telah merubah landscape perfilman dunia ikut melempias industri tempatan yang menyaksikan kebangkitan generasi sinema digital yang berupaya membina nama seraya menjana pendapatan menerusi kandungan kreatif pendek mereka tanpa perlu bergantung kepada pawagam konvensional. Ini adalah era yang memungkinkan siapa sahaja bergelar pembikin filem di tengah kesuraman industri ekoran pandemik COVID-19 yang melanda dunia, sekaligus melumpuhkan kegiatan pawagam, pembikin menemui alternatif pada platform seperti OTT dan VOD selain YouTube dan TikTok untuk membawa sinema Malaysia ke wilayah baru yang tidak bersempadan. Tapi adakah industri ini juga audiensnya bersedia untuk peralihan ini secara total? Selain melihat potensinya, hala tuju dan landscape semasa, apa pula cabaran yang menanti dan masa depan industri? Tapi tak semua percaya. Generasi sinema digital. Kalau tadi kita ada topik yang saya cakap tadi, makan popcorn, beli tiket. Dulu tiket murah tapi sekarang ni tiket dah naik harga dan sebagainya. Itu sinema konvensional. Tapi sekarang ni kita nak cakap pasal sinema digital, tentunya bersama dengan dua orang guest kita. Tapi sebelum tu saya nak share dengan anda lah. Kalau dulu kita nak tengok filem mesti kena pergi pengwayang. Lepas tu filem-filem yang ditayangkan pun hanya pengwayang dan juga ada wajib tayang yang kata setengahnya boleh ditunjukkan pada waktu yang terhad. Tapi sekarang ni dengan adanya sinema digital ni, ianya lebih meluas. Sinema digital ni kat mana-mana pun kita boleh tengok. Dekat handphone boleh tengok, dekat komputer boleh tengok, dekat iPad macam saya ni pun boleh tengok. Jadi tentunya kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup hebat. Siapakah mereka? Jom sama-sama kita berkenalan dengan tetamu kita minggu ini. Baby, one more. Ada orang mati tak? Tapi kena tak lah. Yang bezakan artis dengan orang biasa. Kau buat apa lagi kat sini? Mana kau dapat pisau tu? Kan aku dah cakap tak ada siapa. Jangan tipu aku! Kita brother. Kenapa Mama beli untuk Kay? Kay boleh jalan lah. Lepas ni, Kay dah tak boleh jalan-jalan kat luar dah. Kay boleh mati. Kay tak nak tinggalkan Mama seorang-seorang. Surau sebelah istana. Pada waktu subuh, ada orang azan. Tapi sebenarnya tak ada orang. Selalunya rumah orang Melayu ni, dia punya tiang-tiang ni dia letak. You're late! Oh, goodness, these kids. Tom Liam.
Itu dia, kita dah berkenalan dengan mereka secara playback tadi dan sekarang orangnya dah pun ada dekat sebelah saya. Bersama kita dua orang penggiat industri yang cukup berpengalaman yang mempunyai persamaan. Mereka ni digelar sebagai pembikin bebas dan mereka mengoptimumkan teknologi digital dengan menerbit, memasak dan juga menayangkan karya-karya terbitan mereka, iaitu saudara Amir Muhammad dan juga Fred Chong, penerbit dan juga pengasas platform digital. Selamat datang ke rancangan Spotlight, di mana perbincangan kita hari ini walaupun panas macam mana pun tanpa prejudis. Okey. Kita nak bertanya kepada dua orang tetamu kita dan jangan lupa sebentar lagi kita juga ada seorang lagi tetamu secara maya, iaitu Wan Hazliza Wan Zainuddin yang akan bersama kita sebentar lagi secara maya, tapi memandangkan dua orang pembikin bebas ni ada dengan saya nak tanyalah, sinema digital adalah hala tuju dan lanskap semasa. Kalau kita nak bandingkan zaman dulu, dia ada tadi tu secara tradisionalnya pangwayang yang saya cakap tadi, tapi sekarang ni kita dah beralih pula ke sinema digital. Tapi sebelum kita bincangkan lebih lanjut lagi, apa definisi sinema digital ni? Mungkin Fred dululah bercerita, since you ada web TV dan sebagainya kan. Saya rasa sinema digital dia lebih kurang sama sinema juga. Ya. Yeah. Tapi the only difference kan, digital dia punya peluang untuk distribution kan memang lain. Dulu like what awak cakapkan, dulu ada filem sinema TV, lebih kurang tu saja. Betul. Tapi sekarang dia punya platform distribution, dia punya opportunity kan memang lain lah. Itu yang saya rasa, itu content memang lebih kurang sama. Lebih meluas lah maksudnya. Tapi dia punya distribution, dia punya peluang untuk di audience, boleh reach audience, dia memang lain lah. Memang lebih banyak lah saya rasa. Okey. Amir mempunyai pengalaman luas sebagai pembikin ketika era New Wave. Masa tu kita sebut kan. Dengan pelbagai cabaran sehingga dikenali sebagai duta sinema kecil di festival filem antarabangsa. Jadi nak tanyalah, apa bezanya dulu dengan zaman sekarang ni? Beza utama dia adalah sekarang lebih banyak platform untuk menayangkan filem-filem kami. Ya. Kalau dulu ialah kami terhad kepada pawagam. Betul. Atau ada filem yang dibuat khas untuk DVD kan, ada zaman tu. Ada filem yang dibuat khas untuk TV dan sebagainya. Dan dia diberhenti di situ. Betul. Tapi dengan adanya peralatan yang lebih murah, dengan kamera digital, dengan non-linear editing dan sebagainya, mulai tahun 2000, kita nampak ada percambahan. Lebih ramai orang boleh membuat filem mereka sendiri, dan ini didorong dengan sangat kuat oleh internet. Dan khususnya bila channel seperti YouTube bermula, siapa-siapa saja boleh menaikkan konten mereka. Tak perlu ada sijil penapisan, tak perlu ada sijil finas dan sebagainya. Dan ini suatu yang mendemokrasikan konten yang ada. Oh wow. Jadi setuju ataupun tidaklah bila saya katakan sesiapa saja boleh jadi pembikin filem dengan bantuan platform digital ni. Setuju? Kalau 80%, dulu 80%. 80%. Okey, mungkin boleh explain kenapa? Kerana pengamalan saya kan, walaupun freedom of speech, you boleh upload you punya konten di YouTube mana-mana kan, tapi di negara apa you upload akan dictate sama ada boleh atau tidak. Oh, masih ada lagi? Masih ada. Oh. Jadi kalau you punya konten kontroversi, tapi you upload dekat Amerika Syarikat, sama you upload dekat Malaysia, lain. Jadi enforcement, kalau you upload dekat Malaysia, masih boleh enforce. Tapi kalau you upload dekat Amerika, okey. Lebih terbuka. Same content, same person. Walau you orang Malaysia, tapi you upload di Amerika, okey. Wow. Tapi sini, kadang-kadang tak boleh. Okey, kalau kita nak cakap lah kan, adakah sinema digital ni masih lagi mementingkan kualiti macam kita nak cakap filem-filem tradisional kita yang ditunjukkan di pawagam macam zaman dulu? Sebab filem tradisional dulu pun sebenarnya bukan semua berkualiti. Jadi kita tak seharusnya bernostalgia yang semua filem pawagam tu bagus. Banyak je yang hauk kan. Dan kualiti itu sangat subjektif, dan filem YouTube contohnya banyak yang sangat popular dan menarik minat khususnya golongan muda atau yang minat tentang topik-topik tertentu atau genre-genre tertentu yang sangat khusus, sangat niche, yang mungkin dia dapat penonton antarabangsa
walaupun konten dia sangat niche. Dan itu adalah kualiti untuk genre itu. Contohnya kalau orang nak buat kan yang video yang dia main video game yang dia nampak tu. Mungkin pada orang lain yang tak terlibat dengan scene tu kata apa ni setakat tengok orang main game. Tapi pada orang yang minat genre tu dia boleh jadi sangat terkenal. Jadi itu dalam bidang itu dia berkualiti lah. Dia bukan saja diukur dengan dia bukan lagi diukur dengan kayu ukur tradisional macam sinematografi macam ni dan lakonan macam ni dan sebagainya. Saya juga setuju sebab dia dah lebih bersifat terbuka dan ianya tanpa sempadan. Semua orang pun boleh akses dan masuk untuk menonton filem tersebut. Bagus. Okey, kita kembali ke Web TV Asia adalah jenama besar dan juga berpengaruh khususnya dalam channel YouTube di seluruh Asia. Jadi ia lebih menguntungkan ke berbanding pelaburan menerbitkan filem-filem sebelum ini? Cerita Web TV Asia dulu kan lebih kurang kalau sekarang kalau you buka YouTube memang ada ads. Tapi lebih kurang 8 tahun lalu dia tak ada ads. Semua creator dekat YouTube dia bukan untuk nak buat make money from itu earnings tapi dia orang nak express themselves lah. Tapi 8 tahun lalu YouTube buka itu revenue share punya model. From that point onwards kan, you boleh buat untung lah dari YouTube. Itulah zaman saya serapkan Web TV Asia lah. Saya rasa ada opportunity untuk saya dan untuk creator untuk earn satu living lah. Dulu memang tak ada YouTube platform untuk marketing saja. Tapi sekarang dia boleh buat earning lah, dia boleh buat untung lah. So from that point onwards dulu saya ada satu channel di Malaysia. From that point I grow one channel to 100 di China. Lepas tu 500 di Thailand. Lepas tu 1000 di Indonesia. Sekarang ada 3000 including Vietnam dan Taiwan, Hong Kong begitulah. Jadi saya rasa ini pun satu journey yang saya rasa memang istimewa lah kerana that's the point of digital content. Whether you boleh get the opportunity atau tidak. Jadi saya rasa memang lucky lah saya boleh. Tapi Fred dekat Malaysia ada berapa banyak channel sekarang? Lebih kurang 20 saja. 20 sahaja. Okey, saya nak tanyalah, apa yang bezakan kandungan kreatif kita ni di platform digital negara kita berbanding negara-negara luar? Dan juga macam mana Fred menggunakan platform digital ni dalam mengeksport kandungan tempatan ni supaya ditonton oleh orang-orang di luar negara? Saya pernah yang saya nak buat macam cross promotion kan. Saya suka macam pairing creator Indonesia sama creator Malaysia, creator Thailand sama creator Taiwan. Jadi kita boleh share dia punya traffic, share dia punya audience lah. Itu cara strategi yang saya selalu guna lah. At the same time kan saya pun organize satu event nama dia Web TV Asia Awards. Di awards tu kan saya akan invite semua creator dari pelbagai country kan datang. I pernah buat di Malaysia, I pernah buat di Korea, I buat di Vietnam, Indonesia. That's the first time ini Asian punya creator kan, dia semua sama satu tempat lah. Then the freedom expressions, the interaction, collaboration happen lah. Okey, itu antara saya tahu antara cara-cara macam mana Fred orang kata buat cross promo antara negara. Kita menjawab soalan kita tadi. Okey, mungkin Amir pula. Macam mana Amir pertaruhkan bakat-bakat baru dengan filem yang ada secara digital ni dengan kos yang lebih kecil berbanding dengan filem tradisional? Sebab untuk kami Kuman Pictures untuk kami dah hasilkan 4 filem. 2 filem pertama masuk Pawagam. Dan pada mulanya sasarannya filem ketiga dan 4 pun akan masuk Pawagam. Tapi berlaku COVID. Dan bila berlaku COVID, Pawagam semua tutup. Dan kami pun terpaksa mengambil pilihan lain, iaitu yang ketiga tu masuk Astro First. Dan 4 pun akan masuk online streaming yang lain. Dan rasanya ia satu pengalaman yang menarik sebab kita tak perlu belanja kos promosi yang sama tinggi dengan Pawagam. Tapi masih kena menepati piawai tertentu lah QC dalam dinilai oleh platform streaming contohnya yang antarabangsa tu mereka agak ketat lah dari segi kualiti apa yang mereka nak dan mungkin dia lebih cepat, dia sampai kepada penonton dengan cara lebih cepat berbanding dengan filem yang mungkin kena build word of mouth untuk 3 bulan sebelum tu kan. Tapi kalau benda tu keluar platform streaming
hari tu juga boleh. Siapa nak tengok sekarang. Dan itu menarik lah sebab dia macam instant gratification juga. Okey. Dan menarik untuk di-explore. Bila Amir sebut pasal Kuman Pictures tadi, saya nak tanya pula, macam mana Kuman Pictures membangunkan kandungan dan juga bakat kreatif dalam mengambil kira platform digital ni pula? Antara platform yang kita guna adalah kita gunakan YouTube dan gunakan 2 kali untuk buat pertandingan filem pendek. Dan dua-duanya dibuat semasa PKP. Di masa orang tak boleh keluar rumah. Dan setiap kali buat ada beratus juga entry yang dihantar oleh orang biasa di Malaysia, bukan pembikin filem. Dan dari situ kita boleh kenal siapa yang ada bakat, siapa yang bersungguh yang boleh membuat sesuatu. Dan kami dah mula bekerjasama dengan beberapa dari mereka untuk tanya ada tak skrip untuk buat filem panjang dan sebagainya. Dan kami tak mungkin akan kenal mereka tanpa YouTube. Tanpa YouTube dan juga tanpa PKP. Tanpa PKP. Okey, sekarang ni kita akan berehat seketika. Kita ada playback yang kita nak siarkan supaya anda semua dapat tengok. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ni dalam Osman Ali dengan dokumentari kontroversinya Buka Api yang meneroka kegiatan pelacuran dan maknya di lorong di tengah Kuala Lumpur pada 1999 bagi tujuan mendidik adalah antara 2 naskah yang membuka jalan bagi produksi filem cereka video digital atau DV di Malaysia. Buka Api diikuti Belum Lagi Kiamat oleh Santosh Kesavan yang seperti Osman merupakan karya graduan Akademi Filem Malaysia. Gelombang Baru Malaysia bagaimanapun dilihat dimulai Amir Muhammad menerusi Lips to Lips pada 2000 yang juga dikenali sebagai Gerakan Malaysian Independent Film. Komedi urban tentang keinginan itu merupakan filem cereka independen pertama Malaysia yang kemudian menyaksikan pembikin seperti James Lee memberikan Snipers pada 2001 diikuti Abang Returns pada tahun sama. Ia bersama judul seperti Gedebe, arahan Namron pada 2003 antara yang mencetuskan revolusi dalam penghasilan filem yang lari daripada norma mainstream dengan isu berani juga tabu. Gerakan indie ini juga berhasil meletak Malaysia dalam peta festival filem global, misalnya menerusi Love Conquers All karya Tan Choi Mui pada 2006 meraih anugerah pada Festival Filem Antarabangsa Rotterdam. Pembikin seperti Liu Sengtat dengan Flowers in the Pocket juga antara yang awal diraikan selepas kejayaan ditempa pada Festival Filem Pusan 2007. Juga Muhsin garapan Allahyarham Yasmin Ahmad yang merangkul 2 anugerah pada Festival Filem Berlin. Akan mendengarkan sebuah lagu yang diberi tajuk Ikan di Laut, Asam di Darat. Kita masih lagi berada dalam spotlight membincangkan kita punya topik hari ini, sinema digital. Dan selain daripada tetamu kita di studio hari ini, kita nak ucapkan selamat datang juga kepada Wan Hazliza yang ada bersama kita secara maya kat sini. Wan, sudah ada kat sana ke? Aduh. Boleh dengar ke kita orang? Saya nampak tapi saya tak dengar lagi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam Spotlight hari ini. Thank you for having me. Sama-sama kita. Kita membincangkan tentang kita punya sinema digital ni. Saya nak tanyalah, digelar Iron Lady sebagai penulis, pengarah, penerbit yang sentiasa berjuang dari awal tahun 2000, Wan Hazliza katanya takkan berkompromi kualiti biarpun ambil masa. Jadi sejauh mana kesan letusan dunia digital ini kepada sistem industri dan juga produksi semasa? I think dari segi digital, I mean on my side tu is more on the making kan. So kalau dari segi making, dia ada perbezaan lah, because when I joined the industry, I think it was like 2003, 2006 kan, masa tu we're still using film and whatnot kan. So dengan adanya digital ni, kita dari segi making, it shortens the it's more effective lah. It shortens the process of kita nak mengeluarkan satu produk. And dari segi macam dia bagi kita option untuk do more things lah, because it's digital kan, then VFX becomes much more easier and benda-benda macam tu lah. But in the end of the day, yang pentingnya it's again kan, you can have like macam all the bombastic macam you can have the best technology, tapi kamera kita boleh gempak, kamera kita boleh you have all these lenses, kamera kita can do it's 4K, now it's going to be 6K, and then kita ada drones and stuff like that. Tapi in the end of the day, kalau the story
the story is not good, Yeah. it doesn't really matter because I mean kita dah nampak kan ada few people you have the best camera ni, you guna Blackmagic lah, you guna Red lah, but in the end of the day kalau story tu tak best, dia tak berapa best. Okey, kalau saya nak tanya kan, macam manakah aspek kualiti pembikin segera dekat YouTube ni yang lebih kepada penonton berbanding dengan karya-karya konvensional yang prosesnya rumit dan juga lama? I think like macam kalau kita tengok YouTube ni kan, dia very short form, tapi there are really, I mean, pengkarya YouTube ni, interestingly enough, I think they come up with really, kalau kita tengok kan, I want to give that example like macam Mael Tote kan. I mean content that I can follow tau because it's interesting tau dia punya content kan. So macam I can understand why people relate to him tau because I mean tapi dari segi macam when you look at him I mean tak adalah, they don't use the best cameras. Even like I mean I've seen a lot of macam YouTubers kan, dia tak adalah macam guna the best cameras tapi people just want to follow and then I think there's difference between macam YouTubers ni, there's the celebrities where people want to get an insight of dia punya life tu macam mana, and then there's the story maker. So on the YouTuber punya side tu, it's more to insight to somebody's life tau. So insight to information, and then people suka kan you get ready information kan. So I myself I follow like few families and whatnot kan. So macam kita nak tahu kan how they are kan. So I think people are interested in that kind of thing. So the quality sebenarnya tak penting sangat. It's the content sebenarnya yang penting. I feel lah because kalau tengok some people macam ambil gambar YouTube guna phone ni dia. It's like what? And then ni dapat 400 million views, 1 million views kan, which is like crazy. Ya. Okey, kita balik kepada tetamu dekat studio sekarang. Bila pandemik melanda dunia kan, banyak pawagam-pawagam dipaksa untuk tutup. Jadi mereka kebanyakan kita punya filmmaker dan juga producer-producer ni memilih digital sebagai diorang punya last resort lah kiranya kan pada ketika itu sebabkan pandemik. Jadi adakah teknik ini berjaya kepada semua pembikin-pembikin filem yang pada mulanya nak secara tradisional tapi terpaksa settle dengan cara digital? Saya rasa pandemic it's a wake up call for banyak orang lah. Kerana a lot of film producer saya kenal kan, diorang memang ada satu diorang think that cinema memang quality. Need to maintain that lah. Tapi kalau you suruh dia buat short form content pergi YouTube kan, tak boleh. Itu untuk kurang bermaruah lah. Ya, itu untuk apa ni? Menjatuhkan martabat lah. Amateur lah. Itu amateur sama professional. Tapi PKP pandemic kan, banyak orang terpaksa buat begitu. Actually a lot of people come to me and ask for advice lah. But I told them you kena start kan sekarang. Maybe you need 1 year, 2 year untuk understand apa YouTube audience punya taste. Itu lama, bukan nak switch you terus boleh switch. Jadi yang ada orang yang kenal dia switch 3 bulan, dia rasa oh this is not what I want. Then they berhentilah. Saya rasa it's a waste lah. Kerana future memang short form, long form, mesti a combination of this digital sama cinema. Digital is the future lah kan, boleh dikatakan. Okey, macam Amir sendiri, mementingkan kualiti ataupun konten sesebuah karya tu? Sebab sebenarnya dia tak boleh dipisahkan. Dia kena seiring. Sebab dan kualiti itu sendiri bergantung kepada apa yang penonton nak. Contohnya kalau Wan Aziza guna contoh YouTube kan. Kalau dia YouTube yang berdasarkan kehidupan seharian seorang, kualiti itu adalah dia kena cukup untuk gambarkan itu saja. Tak perlu ada benda yang terlalu canggih dimasukkan. Sebab kalau masukkan dia akan nampak spoil. Dia akan nampak pretentious. Dan sama macam movie reviewer yang orang lebih suka tengok kat YouTube adalah yang mereka yang sangat spontan, yang sangat dia macam kawan, dia macam cakap dengan kawan. So kalau dia cuba jadi terlalu polish dengan semua graphics dan sebagainya dengan rehearsal script tu, itu akan menjatuhkan kualiti dia sebenarnya sebab itu bukan apa yang penonton nak. So itu sangat subjektif. Dan at the end of the day, content is apa yang orang nak, tapi kualiti pun kena sepadan dengan konten itu sendiri. Dia tak boleh benda yang berbeza. Alright, dia kena bergerak seiring. Okey, Wan Aziza,
you percaya yang sinema wayang di Pawagam ni takkan mati kan? Keluarga Iskandar The Movie tunggu 5 tahun untuk ditayangkan di panggung dan akhirnya ditayangkan di Astro First dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Jadi sekarang ni kita nak ikut trend ataupun kita nak kena tunggu Pawagam ni bila orang dah mula pergi balik baru kita nak hasilkan karya-karya untuk Pawagam rasa-rasanya? I think dia ikut keadaan semasa lah. I still believe that Pawagam tu will work because Pawagam is saya kira adalah entertainment yang paling murah untuk sesebuah keluarga because it's tapi sekarang kena bayar popcorn tu mahal sikit lah, but it's the easiest form of entertainment untuk keluarga, satu keluarga lah untuk pergi and menonton. And then I think the magic of cinema is still there. Macam nampak benda tu on big screen kan, and then I think it's still there. But having the convenience of cinema at your doorstep, macam sekarang ni ada Netflix and stuff like that, itu sangat macam I think it gives people access to good content tau. Macam so people can watch it immediately, and in the end of the day because kita humans kan, everybody wants to watch a good story. So macam dia benda tu very convenient for everybody lah, and I think macam it will go both ways. What was said earlier kan, dia kata macam having pandemic tu membuka mata kita semua kan. So it actually memberi kesan kepada everybody dari segi the making of the stories, daripada segi penontonan tu macam mana, what is penonton punya behaviour macam mana. So we know now that having now with the current macam COVID ni kan, everybody can now watch from home, and then now as movie makers they know, okay, now we can actually like make money from just the small screen rather than the big screen. So it's a but I still believe that the Pawagam tu will it's still relevant because it's the cheapest form of entertainment untuk orang keluar beramai-ramai. Kadang-kadang bila pandemik kita rasa rindu pula nak pergi Pawagam. Okey, Wan Aziza banyak cipta fenomena dunia baru, Kampung People, Tanggang dan lain-lain. Jadi berikan peluang kepada bakat-bakat baru menjadi pengarah, pelakon dan juga kru. Jadi adakah selepas ni you akan cuba untuk ikut trend YouTube pula, memandangkan itu peredaran zaman semasa? I think macam for us, of course, macam there's macam plans nak nak masuk YouTube and stuff like that kan. Tapi ikut kita punya expertise lah. So macam Amir was saying tadi kan, macam the certain type of content is the kind of digital equipment that you need to use. Macam certain type of content tu bergantung kepada what you want to present. So contohnya macam personalities, you can just use the handphone. Let's say movie reviewers, you need a good audio equipment and then you need a good camera. But audio equipment tu sangat penting. Orang yang bagi information macam cook shows and stuff like that kan, or they need to know dia punya ni lah. Macam on my side, I'm not a personality, I'm more of a content creator kan. So macam it's about nak keluarkan content on YouTube lah, but again it requires cost, and then it's a gamble juga because monetization on YouTube tu itu satu which requires marketing juga. So macam how do itu satu macam something yang I think anybody needs to explore and kena faham how do you get raking macam millions of viewers before you can get macam certain monetization, because in the end of the day whatever kita buat tu is because of getting a certain reward kan, which is money lah. So macam the question is the marketing for YouTube tu is pada saya satu dunia yang baru nak explore kan. It's quite interesting lah. Alright, okay. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Wan Aziza kerana sudi bersama kita hari ini. Thank you so much. Terima kasih. Kita tak banyak masa, tapi itulah masa yang kita ada. Thank you so much di atas sedikit buah fikiran yang dikongsikan dengan kita. Okay, saya nak tanya kepada kita punya tetamu lah, memandangkan kita dekat sini kan. Di mana dan juga ke mana transformasi digital ni akan membawa industri filem kita kalau dibayangkan? Saya harap ia akan menjadikan orang lebih berani untuk mengetengahkan cerita yang selama ni orang anggap cerita tu takkan laku sebab tak ada sejuta orang. Cakap dengan Mas ni susah gila. Betul. Saya tak ada sejuta. Okey. Ataupun orang rasa idea tu pelik, tak ada orang nak. Ataupun orang rasa idea tu terlalu controversial, tak ada siapa nak. Jadi dengan adanya saluran digital yang murah, yang memungkinkan sesuatu dibikin dengan murah, tapi masih disebarkan, diharap orang tidak lagi guna alasan
yang sebenarnya aku ada idea tapi itulah tak ada duit nak buat. penonton, tak ada duit, takut LPF, takut finance dan sebagainya. So ia adalah lontaran cabaran kepada pengkarya juga. So sebenarnya nothing is stopping you. The only thing is stopping you if you're not hardworking enough, you're not brave enough, you're not creative enough kan. So kita tak boleh salahkan lah. Oh, takutlah buat ni nanti takut Powergram tak nak. Tapi sekarang kita bukan cakap pasal Powergram, kita cakap pasal digital platform, saluran yang lebih demokratik. Okey, Fred, saya nak tanya kan, Fred, perlu tak kita kawal kuantiti dan juga kualiti untuk menjaga nilai-nilai yang ada? Macam tadi kan bila kita borak dengan Wan kan, dia orang masih lagi ada, bila kita ada traditional punya filem ni, dia menjaga kualiti, jaga angle, jaga kamera, jaga sound dan sebagainya. Tapi dengan YouTube ni orang kata lebih cowboy lah. Jadi perlu tak kita nak kawal supaya menjaga nilai-nilai perfilman tu? Semasa saya start YouTube kan, 8 tahun lalu, kualiti YouTube punya konten memang bukan teruk lah, tapi amateur sangat lah. Tapi sekarang Astro pun di YouTube, Media Prima pun di YouTube, the CNN semua pun di YouTube. Jadi kualiti dia punya competition memang kualiti memang naik sudah lah. Saya rasa sebagai kalau you nak satu content creator yang baru, you nak start sekarang kan, you kena really focus on quality lah. But at the same time, Wan pun cakap storytelling is the most important lah. Thing, yeah. What idea, apa you punya konsep, as long as you get the right concept kan, ada orang akan penonton suka, then you can go forward lah. Kadang-kadang tak payah canggih sangat pun kan, janji jalan cerita tu bagus. Yes. Mungkin Fred boleh ceritakan dengan kita macam mana sebenarnya kita boleh mencapai keuntungan menggunakan platform digital ni? Sekarang di YouTube, there's a thing called CPM lah. CPM tu how much advertiser think you each penonton worth. Yang apa yang saya belajar, orang Malaysia lebih kurang lah, each Malaysian is worth 1,000 Malaysian is worth $1 US. 1,000 Malaysian This penonton. Is ad views, is it? Dia klik per milli. Klik, okay. Jadi kalau you ada satu video, 1 juta view, you boleh buat untung 1,000 USD lah. That's how roughly. Kalau negara lain dia ada rate yang lain? Yeah, kalau you di Jepun, advertiser value Japanese, 1,000 Japanese, 6,000 ringgit. Wow. 6,000 USD. Sebab 6 kali ganda. Purchasing power boleh translate kepada sales dan sebagainya. Boleh iklankan produk yang lebih mahal. But in a way, macam when I start kan, penonton Indonesia 20 sen saja. Okay. Compared to Malaysia. Tapi sekarang naik. Sekarang hampir more than Malaysian sudah. Wow. Okay. Jadi many things lah, kena learn lah. Kita banyak belajar. Tapi saya akan belajar lagi lepas ni. Kita ada satu lagi VT yang kita nak kongsikan dengan anda. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ni. Sensasi YouTube Syahmi Sazli bukan sahaja memenuhi impiannya untuk menghasilkan filem apabila muncul dengan Mael Tote The Movie, malah memecah kesuraman pandemik COVID-19 selepas naskah arahan dan tulisannya itu memecah rekod filem paling laris di Astro First dengan kutipan RM7 juta dan mencetuskan fenomena. Tanpa pengalaman dan sekadar menghasilkan drama pendek untuk tayangan di YouTube, filem yang mula ditayangkan pada 22 Oktober 2020 itu menyaksikan keupayaannya sebagai terajuk utama di samping 4 pelakon istimewa iaitu Asif, Yopare, Yatin dan Bedul yang diangkat sebagai bintang. Kutipan RM7 juta yang dicatat itu bermakna filem komedi mengenai seorang pemuda lurus bendul yang berusaha mempelajari bahasa Inggeris demi memenuhi syarat gadis idamannya dan dihasilkan Syahmi menggunakan modal sendiri hampir RM400,000 mengatasi rekod dipegang Polis Evo dan Hantu Kak Limah sekaligus mencetus kelahiran generasi baru pembikin filem. Dikecam sebahagian pemain industri, keberanian Syahmi selepas 7 tahun menghiburkan pengikut di platform media sosial dengan video berdialek Kelantan bagaimanapun mengujakan sebahagian lain, antaranya pelakon dan pengarah terkenal Syamsul Yusof yang berharap ia membangkitkan semangat para pengkarya muda berkarya seraya membangunkan industri. What? Seriously? Yeah, seriously. Syahmi Sazli.
Ya, kita masih lagi bersama dua orang tetamu kita dalam Spotlight dan kita membincangkan tentang sinema digital kita ni. Kita nak sambung sikit yang tadi tu kan. Indonesia 20 sen sekarang ni dah meningkat naik. Nah, lebih kurang 90 sen je dah sekarang. Wow. Okey. Naik lah. Sekarang ni macam Wan cakap tadi, banyak konten-konten yang disiarkan di YouTube mendapat sambutan dan menjadi ikutan ramai. Maksudnya impact yang diberikan di media digital ni sangat kuatlah juga berbanding cara lama. Saya rasa semua orang sekarang we are all fighting for attention. Siapa your content, my content, YouTube, Astro semua kan, we all fighting for penonton punya masa. Betul. Kalau siapa yang boleh get your masa, you have value lah. When you have value kan, then brand, advertiser nak bayar lah. Jadi this is the most important thing lah. It's like apa content you boleh create akan continue to get the attention of the penonton lah. Itu yang paling penting lah. That's why everybody they do something controversial ke, viral ke, apa-apa kan, just to get your attention. When you get that, then you buat untung lah. Sometimes grey area, sometimes you go overboard. Sometimes if you play too safe, then you don't get view lah. Jadi you kena balance lah creativity, commercial atau quality lah. Alright. Okay, macam Amir pula, macam mana you tengok persaingan generasi muda yang ada impact kepada profession penggiat-penggiat profesional kita. Macam orang-orang muda, kadang-kadang macam cakap tadi lah, tak perlu ada qualification, dia boleh menghasilkan produk-produk yang viral dan ditonton jutaan orang dekat luar sana berbanding dengan kita punya profesional yang pergi film school, belajar dan sebagainya. Sebenarnya kalau orang yang tak pergi film school tapi boleh connect dengan audience, artinya in one way dia lebih pandai daripada dari orang yang pergi dan belajar bertahun-tahun tapi dia masih tak tahu apa yang penonton nak. So itu suatu yang harus dibelajar juga. So bukan setakat orang muda kena belajar dari orang yang veteran, tapi orang veteran pun harus tahu sebenarnya orang muda ni cabaran dia lain dan penyelesaian dia pun lain. Cara dia bercerita lain dan cara dia connect dengan audience pun lain. Dan masing-masing boleh belajar. Contohnya kalau TikTok yang mula-mula orang rasa TikTok ni macam sekadar orang joget-joget je kan. Tapi ada orang yang buat konten yang sangat kreatif, sangat out of the box dalam TikTok yang pada saya dah melebihi YouTube dari segi just sheer weirdness. Dan tiba-tiba benda tu boleh viral, dia keluar as your FYP. Dan itu adalah satu yang hanya generasi muda tahu macam mana nak dan buat. faham. Dia tak boleh overplan, tak boleh overthink. Sebab dia ada satu magic di mana mereka dengan cara yang spontan. Tak perlu ada storyboard. Ya. So itu satu yang agak ajaib. So kalau orang sentiasa boleh buat tu, artinya penonton pun sentiasa evolve. Dan ini satu yang sihat. So bukan sekadar memang changing the world lah. Yes. I pernah nampak satu artikel itu founder of Twitter, Jack Dorsey kan, dia cakap Instagram is for beautiful people, showcase apa yang cantik kan, but TikTok is for talented people. Because susah tau you nak ambil tu algorithm di TikTok, you nak get the attention of your audience kan. You kena come up with creativity, you nak menari ke, you nak buat you have to do a lot. Edit pun ada skill kan. You have to do a lot. Jadi it's for talented people lah in a way lah. So in a way tak perlu film school. That is your film school. Yeah. If you spend a few years on TikTok, you have a certain skill. Yang not to say dia lebih bagus atau lebih buruk dari film school, tapi memang is a skill. Acceptable kan buat masa sekarang. And you can market it kalau pandai lah. Okey, soalan saya seterusnya, jikalau platform digital ni berterusan, pawagam ni akan mati ke satu hari nanti? Pawagam mungkin akan menjadi suatu medan sosial. Sebab orang masih pergi pawagam macam Hasliza cakap, kalau pergi dengan sekumpulan kawan. Sebab takkan setiap malam nak pergi tengok ajak seorang kawan datang ke rumah. Mungkin rumah kita tak cantik ke apa. So kita pergilah ke pawagam. Dan sementara tu sebelum tu pergi makan, lepas tu pergi lepak untuk aktiviti sosial. So itu yang berharga tentang pawagam sekarang. Dan filem-filem yang berskala besar, orang masih nak tengok di layar besar dengan effects dan kerusi bergegar dan skala sekarang. So ini cabaran kepada filem-filem kecil. Apa yang ada pada filem kecil tu
untuk memungkinkan bersaing dengan filem yang bajet 100 juta US dengan marketing pun 100 juta US. So filem tu kena unik. Dia kena memberi sesuatu yang filem blockbuster tak boleh bagi. Contohnya filem seperti Private Sapu yang akan keluar bulan depan. Dia filem black and white, tapi dia filem tentang masyarakat kota. Betul. Dan agak unik dan tak akan dapat dalam filem blockbuster sebab mereka tak pandang orang kecil. So filem ni pasal orang kecil, orang kerdil di kota. Dan rasanya perlu ada filem yang menjanjikan kelainan baru orang nak bergerak untuk pergi pawagam. So masih ada. Okey. InsyaAllah masih InsyaAllah masih ada. Okey Fred pula, macam mana kan kita nak perkasakan lagi medium digital ni supaya ianya lebih berkembang? Saya rasa depends which country you are in now lah. Macam kalau digital kan, actually yang paling advance embrace digital adalah China tau. China. Tapi tak semesti dia punya quality the best. Dari segi content digital ke payment, kerana pawagam cinema kan, you have to think the commercial point. Yang susah bagi kita kan ialah our payment system not ready yet. Jadi digital, walaupun content digital, how do you make money? How do you charge? Itu something that Malaysia not ready yet. That's why there's only YouTube kerana dia ready. Orang tengok, you boleh dapat duit. Tapi you upload di tempat lain kan, there's no way for you to charge. Pay per view semua kan, not ready yet. China is already ready. Jadi dia punya digital, they're very advanced. But having said that, they have advanced technology, advanced payment, semua business model ready. But content, sadly, there's no global content yet. Tapi macam negara Korea, smaller country, lesser population, tapi dia orang boleh produce world class content, Squid Game ke, Parasite ke. Jadi going back to Malaysia kan, I feel like we are in a moment. It's like we have quality director, we have quality content, storyteller. Betul. But are we allowed to tell the right story yet? Because mungkin ada banyak on one side you have the orang Malaysia, we have the freedom of YouTube, we can upload semua kan. Tapi ada restriction lagi. But on the other side you have restriction. Betul. Jadi we are going to different direction. Okey. So satu soalan yang saya terfikir tadi kan, kalau kita cakap pasal traditional movie, kita berperang dengan isu cetak rompak dan sebagainya kan. Tapi dengan dunia digital ni, adakah lagi macam isu cetak rompak, mungkin akses yang diberikan secara menggodam ke apa je? Rasanya setiap kali filem keluar di Astroverse, ia akan dicetak rompak. Dan dia menjadi sesuatu yang dari satu segi dia masalah untuk diselesaikan oleh pihak pemegang hak cipta. Tapi ia menunjukkan sebenarnya kalau benda tu tak ada demand, dia tak akan dicetak rompak. Sebab rasanya kalau pemikir filem tu dia buat filem dan setahun lepas tu masih tak ada cetak rompak, dia akan rasa terhina. Macam itu pula. Kenapa tak ada orang cetak rompak ni? Tak laku ke filem macam tu? Maksudnya wujud jenayah cetak rompak ni walaupun dalam dunia cyber digital cinema. Sekarang ini question macam it's a $1 million question. Kerana macam Warner Brothers ke, macam Fox ke, semua diorang pun try to understand. Kalau sekarang kan diorang nak buat ini dual model. Like you night pawagam, same day you night streaming. Tapi kalau as soon as you night streaming, dia akan cetak rompak lah. Betul. Diorang kena balance lah. Nak try kau tidak. For example, macam James Bond. James Bond belum keluar lagi di Malaysia, tapi sudah ada cetak rompak. Jadi of course pawagam diorang tak suka lah. Betul. Tapi dari segi komersial kan, you launch cinema, you launch streaming make more money. Jadi it's a $1 million question lah. Sekarang masih evolve dan belum ada jawapan. Belum ada jawapan lagi. Okeylah, kita akan berehat seketika. Kita akan bincang lagi dengan isu sinema digital ni. Tapi sebelum itu kita nak tengoklah dana-dana yang disediakan oleh Finas dengan cerita ada dana micro ni. Jom kita sama-sama saksikan.
Finas menerusi Dana Mikro di bawah Dana Kandungan Kreatif menyediakan galakan dana kepada pembikin muda bagi menghasilkan kandungan kreatif. Pada tahun 2020, sebanyak 93 projek telah diberi kelulusan dengan jumlah keseluruhan dana RM1,078,000. Tahun 2021 pula menyaksikan pertambahan dana yang telah memanfaatkan 681 projek membabitkan jumlah keseluruhan RM8,152,980. Ya, masih lagi menyaksikan kita punya Spotlight hari ini bersama dengan tetamu kita. Di sebelah kanan saya ada Fred Chong dan juga sebelah kiri saya ada Amir Muhammad membincangkan tentang digital cinema kita ni. Okey, sebelum kita berakhir kan, mungkin sebagai orang yang memperkasakan digital, boleh dikatakan you hidup dengan dunia digital kan dan sebagainya. Apakah yang kesan yang dunia digital ni ada kepada cinema tradisional? Kesan? Kalau saya fikirlah 10 tahun lalu, my first film Nasi Lemak kan. Yeah. That was my first film but also my last film. Film itu di dalam bukan di film. Guna celluloid. Yeah. Guna filem lah. Actual film. Okay, film. Okay. Second film onwards kan sudah no more. From second film onwards memang digital sudah. Betul. Jadi saya rasa sekarang punya filmmaker kan, diorang sudah tak kenal apa the true magic of traditional film lah. Now it's everything digital. Yeah. But to me yang paling penting kan, tadi saya nampak tu dana kan. Yeah. My point of view is kalau nak support filmmaker muda kan, jangan ajar dia orang buat production saja. Kena ajar dia orang buat marketing juga. Kalau tidak kan, macam kami cakap lah, you boleh produce best film in the world, tapi tak ada orang tengok. Betul. You need to learn how to promote your content juga. Jadi macam YouTube space, YouTube yang platform, dia entry level memang rendah lah. Jadi you boleh try and error. Kali pertama tak gagal, try again until you find out what audience want. It's a good learning process juga, learning platform juga untuk pemikir-pemikir muda kan. Ya, jadi hopefully lah Finas akan allocate dana untuk belajar how to promote your punya content. Itu saya rasa very important jugalah. Okey, dan mungkin daripada Amir pula untuk kata concludekan kita punya perbincangan hari ini, pentingnya dunia cyber, filem perfilman digital kita ni, dan juga kita tak nak lupakan filem-filem cara tradisional kita. Dia saling berkait sebab ramai aja talent yang datang dari satu bidang, dia akan terjun ke bidang yang lain dan kemudian untuk projek lain dia terjun kepada sini. Sama macam dulu dianggap orang yang buat drama TV dengan orang yang buat filem tu macam lain. Kan filem tu dulu dianggap macam eksklusif, tak boleh campur. Tapi sebenarnya hakikatnya orang pengkarya kat Malaysia ni tak ramai. So at the end of the day semua orang akan saling kenal. Jadi apa yang diperlukan adalah sentiasa ada input dari orang baru. So untuk ini terjadi kena kurangkan birokrasi, kena kurangkan penapisan dan sebagainya supaya kita boleh betul-betul tengok apakah cerita yang orang benar-benar nak ceritakan. Supaya kita pun boleh saling belajarlah dari talent-talent baru ini. Mungkin Amin nak share sikit mungkin apa projek-projek lepas ni yang nak dikongsikan bersama dengan penonton-penonton pelayar kita? Kami baru habis sebuah filem tajuk dia Ceroboh. Dia sebuah thriller tentang alien. Yang datang ke Malaysia. Ini untuk digital juga? Ya, untuk platform digital. Ya. Tak ada, mungkin nak tanya juga ni, memang tak ada pasang niat ke untuk ke pawagam yang bukan digital? Memang nak, tapi bergantung kepada cerita yang sesuai dan juga bajet promosi yang sesuai lah. Sebab tak nak dia tenggelam. Tak nak dia hari ketiga dah pawagam dah tarik. Kan? Macam tu. Itu agak sedih lah. Kalau itu berlaku. Kan. Okey, Fred, mungkin kita ada masa sikit lagi saya nak tanya kan. Tadi saya tertarik. Fred kata dekat Malaysia ni kurang content creator yang berbanding dengan Indonesia, berbanding dengan China dan sebagainya. Kenapa agaknya? Adakah orang Malaysia tidak kreatif ataupun tidak ada sambutan dan saya rasa macam sekarang Finas memang supportive lah compared to 2-3 years ago kan. Saya masih ingat when I started web TV show di Indonesia, tahun itu
ada satu interview Presiden Jokowi kan dia tanya dia macam pergi opening ceremony kan. Ada satu kanak-kanak umur 8 9 saja. Dia tanya dia, what do you want to be when you grow up? Dia answer that I want to be a YouTuber. Wow. Seluruh Indonesia terus wake up lah. Dia encourage untuk orang muda kan go into digital, go into media. But for Malaysia kan, I hope dari segi kerajaan ke, Finas ke, ministry kan, encourage atau sekolah, give more education about content creation, media, because semua orang is one brand. Ya, You betul. have to build your own brand. But how do you do that? You kena belajar lah. Saya rasa education must start. Itu important lah saya rasa. That's why until now kan, in terms of Malaysia compared to Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia got less YouTuber lah saya rasa. But it will change lah. I hope it will change. Okay. Akhir sekali, sepatah dua kata kepada semua pelayan-pelayan kita yang menyaksikan kita di Facebook Finas Malaysia. Mungkin Fred boleh mula dulu, katakan sesuatu kepada mereka. Mungkin ada yang bercita-cita nak jadi YouTuber kat luar sana tapi tak, macam katalah tak dapat. Tapi kalau mak saya kata kalau zaman saya dulu nak jadi YouTuber, mak saya kata jangan mengarutlah. Sebab benda tu mungkin tak diiktiraf. Betul. If possible, yes, syarikat saya webtvasia.com, you boleh cari saya website kan, webtvasia.com. Dia successful in a way di YouTube. But my passion memang dalam film. Walaupun saya manage banyak YouTube channel kan, saya masih continue my passion in film lah. Jadi tahun ini saya jadi penerbit dalam satu film Juang. Macam inilah. Juang. Juang ada itu film untuk orang Malaysia fight COVID. Itu tribute untuk frontliner lah. Untuk pawagam ke untuk digital saya nak tanya? I will start with pawagam. Ada Zuarifin, Zizan, ada Jananik, director Osman Ali, ada Kabir Batia, semua pun ada. Itu filem yang sudah siap. Hopefully next year boleh keluar di pawagam. Lepas tu baru pergi digital lah. Bulan ni saya akan start satu filem lagi. Shooting dekat Langkawi. Tunggu lama sudah baru dapat diluluskan. Jadi hopefully film ini pun special juga. Dia horror film, but kind of like Amil horror film, but kind of like the first Malaysia horror film from different races. Ada India, China, Malay, Khas dan America, British. Wow. Jadi it's a very special film lah. Itu saya rasa from digital atau from marketing point of view kan, dia lebih special lah. Okay, all the best. We are looking forward to watch the movie dekat Pawagam dulu. Lepas Pawagam tu digital. Okay Amir, last but not least daripada you sendiri kepada semua pelayan kita. Sebab Fred promote projek dia sendiri, saya pun nak promote. Pada 1 Disember kami akan umumkan pertandingan skrip untuk filem Syarika. Ini kali kedua kami buat. Dan tempohnya adalah 6 bulan. So dari 1 Disember sampai Mei lah untuk siapkan skrip dan hantar kepada kami, dan pemenangnya akan dapat RM20,000 dan filem tu akan difilmkan dan diarah oleh Emir Izwan, pengarah filem Roh, dan dia akan pilih sendiri. So ini peluang yang agak rare lah sebab selalunya production company dia orang tak membuka pada siapa-siapa hantar skrip macam tu kan. So kami menjanjikan yang filem skrip pemenang ni akan di-shoot. Tapi ada kriteria dia lah. Nak tahu lebih lanjut kena ikut media sosial Kuman Pictures. Yes, Kuman Pictures. Terima kasih kita ucapkan kepada Amir Muhammad dan terima kasih kepada Fred kerana sudi bersama kita berbincangkan tentang industri filem digital kita ni. Dan sebagai kesimpulannya, transformasi digital adalah sinema, adalah orang kata lanskap global baharu yang perlu diberi impak kepada semua. Terima kasih banyak-banyak di atas masa yang kalian berdua luangkan kepada kita. Terima kasih kepada pelayar-pelayar Facebook Finas Malaysia. Terima kasih juga kepada Wan yang bersama kita earlier tadi membincangkan tentang isu yang sama. Kalau nak tahu apakah topik kita minggu hadapan, pastikan temu janji kita di hari dan juga waktu yang sama 9 malam hari Sabtu di Facebook Finas Malaysia dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Untuk itu saya Awal Asyari mengundur diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Dunia ini cuma ada 2 jenis manusia, yang dikawal dan yang mengawal. Kita bebas berpilihan.
Abang buat semua ni untuk kita. Kenapa kau nak khianat negara ni? Aman kata nak restart balik.